Mat Kilau merupakan pahlawan Melayu kita yang sangatlah genius, bijaksana sehingga dia mampu meninggal sebanyak 3 kali sepanjang hayatnya. Guys, welcome back to my YouTube channel. Apa khabar semua? Selamat datang. Pada yang baru datang, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Yang dah lama join, thank you guys. Semoga murah rezeki awak. Yang bagi super chat pun, terima kasih banyak-banyak. Semoga Tuhan permudahkan segala urusan awak. Saya hargai sangat-sangat. Rambut aku ni tak sekolah betul lah malam ni. Banyak sangat cerita jin, cerita hantu, cerita kurafat, Freemason. Aku rasa macam hari ni kita nak bertamadun sikit lah. Kita nak cerita pasal sejarah. Sejarah yang tak ramai orang cerita. Dalam buku sejarah daripada form 3 sampai form 5 pun tak ada cerita ni. Sini meh rapat-rapat duduk atuk nak bercerita. Sejarah hari ni banyak telah diputar belikkan geng. Sehingga kan cerita-cerita kehebatan pahlawan-pahlawan Melayu pada waktu dahulu banyak yang diabaikan, banyak yang dibiarkan begitu saja, banyak yang diputar belik supaya nak menampakkan pahlawan Melayu ni tak ada hebat mana pun, biasa-biasa, kacang-kacang je orang cakap. Kenapa diorang putar belik? Kenapa diorang sorok? Sebab diorang nak tunjukkan orang Melayu kita ni lemah. Diorang nak tunjukkan orang English kat sana power-power hebat-hebat. Mak Saleh sana terpaksa datang ke tanah Melayu sebab nak bagi kita kemerdekaan. Heleh, engkau yang jajah kita, engkau nak bagi kita kemerdekaan. Sebelum kau datang, kita orang dah merdeka lah. Sebab nak tunjukkan pahlawan pada zaman dahulu sangat-sangat menghormati dan menyayangi Sultan. Sultan ni sebuah organisasi yang tertinggi yang perlu dihormati, disayangi. Sebenarnya cerita jauh daripada apa yang terjadi. Dan cerita kita pada malam ni tentang pahlawan yang dikatakan sangat-sangat aku respect lah, Mat Kilau. Mat Kilau ni merupakan anak kepada pembesar pada waktu tersebut yang bernama Tok Gajah. Mat Kilau ni memang power geng. Dia merupakan salah satu pahlawan Melayu yang melawan British, yang mempertahankan tanah Melayu pada waktu tersebut. So kita nak ceritalah tentang Mat Kilau ni kan. Mat Kilau ni dia dilahirkan di Jerantut Pahang, di mana tempat asalnya merupakan Pulau Tawar Jerantut. Tu kampung koi tu. Saya ni muka macam Bengali, tapi asal Jerantut Pahang. Tapi cerita pada malam ni tentang Mat Kilau yang meninggal 3 kali ni bukan satu cerita mistik kan, bukan satu cerita seram. Dan cerita ni start berlaku apabila orang British mula datang ke Jerantut, mula datang ke Pahang. Dia nak tuntut cukai, dia nak menguasai Pahang. Diorang mula campur hal pentadbiran orang Melayu. So Mat Kilau ni pun merontak lah sebab nak mempertahankan hak kita orang Melayu geng. Jadi time tu Mat Kilau berserta dengan 4 lagi orang, diorang satu geng ni mempertahankan Pahang geng. Antara geng 4 orang ni adalah Datuk Bahaman dan juga ayah dia sendiri, Tok Gajah. Kematian pertama Mat Kilau apabila British ni dapat tahu yang Mat Kilau mula bangkit memberontak. Satu hari askar British ni pergi dekat pentadbir dia. Dia cakap, "Sir, Mat Kilau and the gang want to give a revenge. Dorang mahu balas dendam sebab kita mencuri hasil mereka. Macam mana kita nak lakukan, sir?" Lebih kurang macam tu lah diorang borak sama diorang. British ni punya marah sebab orang Melayu memberontak time tu. Dia pun pergi hantarlah beberapa batalion untuk pergi tahan Mat Kilau, pergi bunuh Mat Kilau, pergi tahan Mat Kilau dan juga diorang punya geng. Sebab nak hentikan pemberontakan ni, British dah buat kecoh geng. Dia rogol orang Melayu, dia pergi bunuh ramai orang lelaki, dia pergi kacau orang meniaga. Dan benda ni bukan jadi dekat satu kampung je, 3 kampung geng dia buat kecoh. Kampung Kuala Tembeling, Jeram Ampai dan Lubuk Terua. Memang 3 kampung ni kecoh hari tu sebab British cari pemberontak geng-geng Mat Kilau ni tak jumpa. Masa British serang tawan 3 kampung ni, Mat Kilau tentu dia dengar, "Uish, British dah tawan kampung-kampung aku ni." Dia pun naik marah lah. Dia pun terus kumpul orang-orang dia nak rampas balik kampung yang dijajah tadi. Time tu orang kampung pun semua naik angin, semua rasa semangat sebab dah ada Mat Kilau ni nak ketua diorang. Diorang pun mula memberontak, mula melawan British geng. Diorang berperang dekat 3 kampung tadi selama 15 hari geng. Pada hari-hari terakhir tu British dah nak kalah. Memang diorang dah nak gone dah.
Tiba-tiba ada seorang komander ni pergi telefon pentadbir. Dia cakap, "Sir, we already lose. We want backup. Please backup us." Diorang minta backup, geng. Komander tadi pun hantar lagi ramai askar nak tolong bantu. Yelah, zaman dulu mana ada WhatsApp, geng. Zaman dulu nak sampaikan berita tu lama, kena pergi berjalan baru dapat sampaikan arahan. Time tu tentera British kalah sebab satu hal je. Diorang pandang rendah dekat orang kampung ni. Diorang fikir orang kampung dapat buat apa setakat engkau ada parang, engkau ada keris. Itu je. Aku bawa pistol, aku bawa senapang. Diorang pandang rendah, geng. Sebab itulah askar diorang pergi tak ramai. Sebab itulah diorang kalah. Tapi diorang salah sangka, geng. Time tu memang orang Melayu hebat. Kita ada pistol kita ada kerembit, kita ada persilatan kita. Di mana time tu ramai askar British yang terkorban. Komander yang marah sebab ramai geng dia mati tadi, terus dia cakap, "Hey all the soldier, semua askar dengar sini. I want those pemberontak mati. I want mayat Mat Kilau right now in front of me. I want Mat Kilau and the gang die." Dia cakap macam tu, geng. Dia nak Mat Kilau dan rakan-rakannya meninggal. Datang je bantuan askar British tu, Mat Kilau tu memang dah teruk. Badan dia berlumur dengan darah, geng. British pula datang dengan teramat-amat ramai. So Mat Kilau and the gang terpaksalah berundur, cari tenaga balik, nak rawat balik. So that time adalah askar British nampak yang Mat Kilau ni dah bermandi darah. Badan dia penuh dengan darah, penuh dengan tusukan parang, dengan peluru. Dan tu askar pun cakap lah dekat ketua dia, "Sir, I nampak Mat Kilau berdarah-darah. Maybe he has died in the forest. So our mission settle." Dia ingat Mat Kilau dah mati time tu. Rupanya Mat Kilau tak mati lagi, geng. Kawan-kawan dia yang 4 orang tadi angkat Mat Kilau ni berjalan ke Kelantan. Jauh, geng, daripada Jerantut ke Kelantan. Dulu mana ada kereta, tak ada kapal terbang. Angkut, geng, ke Kelantan. Dibawalah Mat Kilau dalam keadaan berdarah tak larat. Sambil bawa tu sambil diubat Mat Kilau sikit-sikit. Tapi ada berita baik lah. Sebelum diorang kalah pada malam tu, geng-geng Mat Kilau ni telah berjaya bunuh seorang pembesar British. Bila diorang dapat bunuh seorang pembesar British ni, diorang anggap yang ini adalah kemenangan pertama yang terbesar lah time tu. Di mana yang terbunuh tu adalah E.A. Wise. Ini ada dalam buku sejarah. Kalau jumpa E.A. Wise, kau kena ingat Mat Kilau yang bunuh. Tapi time tu British dia sebarkan berita, "We have killed Mat Kilau and the gang." Disebarkan dekat seluruh kampung. Banyaklah risalah, banyaklah berita yang disampaikan. Time tu orang kampung memang sedih. Dia fikir, "Wish, kita punya ketua dah meninggal." Mat Kilau ni ada ramai student tau. Dia ramai pelajar yang belajar silat dengan dia. So student dia pun rasa sayu, rasa sedih bila mikirkan guru mereka telah meninggal. Tapi tak ada gambar pun yang tersebar cakap Mat Kilau ni meninggal. Dia just keluar artikel je, "Mat Kilau have died." Macam gitu je. Zaman dulu tak ada WhatsApp, geng. Gambar bertebaran dalam media sosial, tak ada semua tu. Jadi orang kampung ni pun terpaksalah percaya, terpaksalah angguk, terpaksalah bersedih. Kenapa British nak sangat Mat Kilau mati? Kenapa British nak sangat orang Melayu percaya Mat Kilau mati? Sebab time tu semangat diorang naik sebab Mat Kilau. Tiba-tiba bila dengar ketua diorang mati, mesti semangat diorang patah. Diorang akan rasa macam, power lah British ni. Aku takut lah, tak boleh buat kacau ni. Aku kena dengar je cakap British. British nak patahkan semangat orang Melayu time tu. Time tu yang tahu Mat Kilau ni masih hidup hanyalah beberapa orang je. Diorang dah lagi ke Kelantan, diorang dah siap tukar nama dah. Diorang tak bagi nama Mat Kilau Tok Gajah, diorang bagi nama lain. Contohnya Mat Kilau time tu nama dia diberi sebagai Mat Siam. Time ni dia kuatkan diri balik, dia tambah ilmu, dia pergi bertapa, dia pergi belajar silat, dia tambah lagi ilmu-ilmu dia. Dia pun recruit ramai murid-murid baru, geng. Beberapa ketika lepas tu ada benda yang tak best jadi. Di mana ada seorang anak murid dia. Anak murid ni memang kurang hajar, geng. Memang tak boleh ajak pergi majlis. Di mana anak murid ni dia pecahkan rahsia. Dia cakap dekat orang kampung yang sebenarnya guru yang ajar silat kita tu Mat Kilau. Memang dia sembang lebat dekat kampung, geng. Dia siap heboh lah cakap, "Aku ni belajar silat dengan Mat Kilau. Aku power tau. Mat Kilau guru aku." Memang mulut tempayan, geng. Dan pelajar ni dia siap pecahkan satu rahsia terbesar Mat Kilau, iaitu dia cakap, "Mat Kilau ni kawan-kawan, kalau kau nak bunuh Mat Kilau, engkau tak boleh bunuh pakai peluru biasa. Kalau kau bunuh pakai peluru biasa, tak load, kulit dia tebal. Engkau kena bunuh Mat Kilau guna peluru bersalut emas." Kau tengok, daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, orang Melayu suka jatuhkan Melayu. Time ni memang orang berkata-kata lah Mat Kilau masih hidup. Sampailah dengar dekat British,
Time ni British dapat tahu Mat Kilau dapat hidup menjirak member geng. Member memang marah betul lah. Kenapa marah? Yelah sebab dulu member dia EA Wise tu kena mati dek Mat Kilau. Macam mana tak marah? Jadinya member dia yang kat Kelantan ni nama dia Hugh Clifford. Dia minta tolong Raja Siam. Time tu Raja Siam berkuasa atas Kelantan. Hugh Clifford ni minta tolong Raja Siam. Dia cakap, Raja Siam, engkau bagi tahu Sultan Kelantan serahkan Mat Kilau sekarang. Kalau tak, Siam akan attack Kelantan. Kau ingat tak dalam buku sejarah cakap Kelantan pada waktu tu diorang bayar Siam bunga emas untuk dapatkan perlindungan. Jadi bila dapat arahan daripada Sultan Siam ni, Sultan Kelantan tu rasa macam tak boleh ni kalau tak bagi tergadai negeri ni. Okeylah, aku pergi carilah Mat Kilau dekat mana. So Sultan pun arahlah seorang lelaki yang bernama Haji Abdullah. Dia cakap, Haji Abdullah, pergi cari Mat Kilau. Aku nak kau bawa balik darah Mat Kilau, jumpa dekat sini. Haji Abdullah ni pun pergilah cari, tutup jumpalah Mat Kilau geng. Tapi Haji Abdullah ni niat pergi nak tangkap Mat Kilau, terbantut lalu terkentut. Kenapa? Sebab waktu dia jumpa Mat Kilau tu, tiba-tiba geng, Mat Kilau tunjukkan kehebatan dia di mana Mat Kilau ni gaib betul-betul di depan mata Haji Abdullah. Daripada musuh terus jadi member, terus jadi geng. Time tu Haji Abdullah bagi tahulah Mat Kilau, Mat, aku ni ditugaskan untuk bunuh kau. Kena bawa balik mayat kau pergi jumpa Sultan. Kalau tak nanti habis aku yang kena bunuh pula Mat. Macam mana ni Mat? So Mat Kilau ni pun dia come out lah dengan satu idea. Mat Kilau ni memang bijak geng. Dia cakap macam ni, okey tak apa Haji Abdullah, aku akan pura-pura mati. Di mana aku akan bancuhkan satu bancuhan. Bancuhan ni akan buatkan aku tak sedar selama 3 hari. Selama 3 hari tu kau cakap kat Sultan yang aku dah mati, kau bawa mayat aku pergi hadap Sultan. Kau cakap je lah aku mati sebab bertempur. Tak apa, aku rela. Tapi ada syarat. Waktu pengebumian aku nanti, tak ada orang boleh datang kecuali 4 orang kawan aku. Tok Gajah, Datuk Bahaman dan beberapa orang tadilah bersama dengan engkau Haji Abdullah. Kalau orang lain nak datang tengok boleh, tapi jauh-jauh tak boleh rapat-rapat. So diorang pun ikutlah plan tu, di mana badan Mat Kilau yang kaku sebab minum air tadi tu dibawa jumpa Sultan. Sultan pun tengok, dah mati ni. Sebab apa? Muka dah pucat. Memang sejuk time tu Mat Kilau geng. Lepas tu Haji Abdullah ni pun cakap dekat Sultan Kelantan. Dia cakap Mat Kilau ada hajat. Dia cakap nak tanam dia hanya beberapa orang boleh ikut. Tapi Sultan ni dia rasa macam dah lega, dah lepas daripada negara kena perang kan. Dia pun cakap okey, ikutkanlah hajat dia, hajat terakhir. Malam tu diorang pun beraraklah Mat Kilau ni 4 orang pergi ke tanah perkuburan bersama dengan Haji Abdullah. Sampai ke tanah perkuburan, diorang gantikan badan Mat Kilau dengan batang pisang yang berbalut dengan kain kuning. So diorang balut-balut tanam dalam liang lahat. Lepas tu diorang bawa lagi lah Mat Kilau dalam keadaan Mat Kilau tak sedarkan diri. Dah 2 kali meninggal geng Mat Kilau. Tapi geng, time tu rahsia pecah lagi geng. Yang pecahkan rahsia ni anak murid Mat Kilau juga. Dan rahsia ni British dapat tahu. British punyalah marah kena tipu. Dia terus preparekan peluru-peluru emas nak buru Mat Kilau. Masa ni Mat Kilau dalam perjalanan nak lari daripada Kelantan ke Pahang. Dekat tengah-tengah perjalanan tu, tiba-tiba British datang serang geng dengan peluru-peluru emas. So diorang memang tembak random je Mat Kilau time tu, dan peluru emas tersebut memang kena dekat Mat Kilau. Tapi nasib baik sebab kena dekat tulang belikat je. So tak teruk sangat waktu tu. Masih boleh berlari, masih boleh hilangkan diri. Dan sejak waktu tu Mat Kilau hidup nomad, berpindah randah. Nama pun asyik tukar geng. Sampailah pada tahun 1969 di sebuah kampung Pulau Tawa, tiba-tiba ada satu berita. Dia cakap ada seorang orang tua ni, dia mengaku dia ni Mat Kilau. Tak tahulah betul ataupun salah. Lepas sejarawan pergi, dia pergi siasat, dia pergi tengok salah silah mana asal usul Mat Kilau. Dia pergi test macam-macam lah. Dan time tu terbukti yang orang tua tersebut merupakan Mat Kilau, di mana Mat Kilau telah pulang ke kampung halaman dan hidup dengan keluarga dia. Setahun lepas tu, pada tanggal 16 Ogos 1970, pada usia 123 tahun, pendekar sufi terbilang ini telah menghembuskan nafas terakhir di rumahnya. Dan beliau telah disemadikan di tanah perkuburan Pulau Tawa, betul-betul di sebelah kubur mak dia. Al-Fatihah.
agak sedih lah bila kita dengar keturunan kita diputar belitkan demi mempertahankan mereka yang tak baik. Macam contoh dekat sini kita dapat nampak yang British putar belitkan cerita sebab nak nampakkan yang mereka hebat, nak nampakkan mereka ni superhero. Dan yelah, golongan emas pun, golongan kuning pun, mereka sanggup korbankan siapa saja demi mempertahankan nama, mempertahankan harta. Dan kalau kita tengok benda ni actually sekarang pun masih berlaku, di mana kita terikat dengan kontrak yang dibuat oleh union. At the same time, kuning tak nak lah cakap, aku takut lah, aku risau lah, tak nak cakap lah. Tapi itulah, kalau korang buka hati, korang nampak lah, korang nampak yang tak nak cakap lah. Aku tahu korang bijak, aku tahu ramai subscriber aku bijak, korang boleh nilai sendiri. So thank you guys pada mana yang join malam ni. Thank you pada mana yang datang. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Thank you pada yang bagi super gift dan super chat. Semoga murah rezeki. Kita jumpa dalam cerita akan datang. Assalamualaikum, selamat malam. Ciao geng.